Sempena Hari Raya ini, pelbagai rancangan dan juga program telah pun disusun oleh RTM untuk anda semua. Jadi antaranya drama. Jadi hari ini kita nak bawakan promosi drama Hajat Buat Lagu terbitan RTM, unit drama RTM. Jadi saya bersama dengan 3 orang individu yang terlibat dalam naskah Hajat Buat Lagu ini. Kita ada penerbit dan juga pengarahnya, iaitu Encik Ihsan Sukiman daripada RTM. Betul. Okey. Kita ada pelakonnya dan juga penyanyi. Kita ada Tajul Arif di sana, pelakon untuk Hajat Buat Lagu, dan juga kita ada Syakila Khoriri yang juga merupakan seorang pelakon dalam Hajat Buat Lagu. Okey, sebelum kita panjangkan lagi perbincangan kita mengenai Hajat Buat Lagu yang akan disiarkan pada 3 Mei 2022, iaitu pada hari raya pertama. Hari pertama, ya betul. Di TV1, TV2. TV1. Di TV1. Mungkin tuan pengarahnya sendiri boleh ceritakan sedikit naskah ini dari segi sinopsisnya, dan ceritanya bagaimana? Ini naskah yang telah lama diperam, diperam selama 2 tahun. 2 tahun? Sebab plan asal naskah ini untuk bersiaran pada tahun 2018. 2019. Tapi sebab lepas tu kita dilanda PKP, terperam dah 2 tahun. So ceritanya berkisahkan pasal Hajat, seorang budak lelaki yang memang nak lagunya dimainkan di radio. Tapi memang lagunya ditolak mentah-mentah oleh pihak radio kerana dia sukakan lagu heavy metal. Betul. Lagu rock, lagu heavy metal. So radio tak nak. Kita tak nak bising-bising semua time nak keluar kat radio, lagu-lagu bising kita tak mahu main kat radio. Jadi Hajat ni dia buntu. Dia dibantu oleh kakaknya, iaitu Syakila Khoriri Hajar, untuk mencari peluang untuk lagu dia masuk dalam radio. Dan selepas tu secara kebetulan Hajar berkenalan dengan seorang eksekutif radio. Dan kemudian dia berjayalah menolong Hajat. So bila dikaitkan balik dengan raya, lagu yang Hajat cipta ni sebenarnya adalah lagu raya. Lagu raya yang dia akan dimainkan di stesen radio. So itu adalah konsep berkaitan raya dan juga dengan cerita ini sendirilah. Hajat Buat Lagu. Naskah ini dari segi ideanya, adakah digarap dari segi dari buku ataupun mana-mana? Oh, idea dia garapnya daripada pengalaman hidup saya lah. Pengalaman hidup pengarahnya sendiri, penerbitnya sendiri. Okey, sekarang kita tanya Hajat. Tajul lah. Tajul yang memegang watak Hajat. Macam mana Tajul membawa watak ini untuk menjayakan drama Hajat Buat Lagu? Okey, bawa watak ni memang sangat suka untuk Tajul lah, sebab Tajul tak pernah first time buat watak untuk macam metal-metal gila-gila macam ni kan. Selalu jadi macam baik macam gitu kan. So yang ni dia agak mencabar juga untuk Tajul untuk jadi seorang budak nakal macam budak apa tu metal kan. So tapi nasib baiklah dapat pair dengan Kak Kila ni. So okey lah, boleh lah. Chemistry tu ada lah sebagai adik-beradik kan. Dalam drama ni Tajul umur berapa? Dalam drama ni umur tak tahu. Umur dia berapa? Sekarang kita tak pernah beritahu. Kita memang tetapkan dalam awal 20-an lah. Awal 20-an. Kita tetapkan awal 20-an. Sebab Tajul pun muda orangnya. Memang awal 20-an pun. Tajul macam mana Tajul? Berlakon dengan menyanyi. Cabaran dan juga yang mana Tajul lebih suka? Dia sama je dua-dua kita kan, suka. Kena tanya mana yang lagi susah. Okey, kalau susah berlakon lah. Tapi kalau orang kata nak senang nyanyilah. Tapi nyanyi pun tak sesenang manalah. So, semua kerja susah sebenarnya, tapi nyanyian tu lebih senang daripada berlakon. Jadi Syakila apabila mendapat tawaran untuk membawakan watak ini, bagaimana reaksinya? Ibunya apa tu? Okey, tak ada je rasa macam mana. Cuma saya rasa macam bila ditawarkan tu, setiap kali ada tawaran, saya akan tengok dia punya skrip dulu, jalan cerita dia. Lepas tu baru pergi ke benda-benda lain. Saya tengok cerita ni, cerita ni cerita komedi. Saya tanya siapa yang jadi Hajat ni? Dia kata Tajul. Saya tak pernah bekerja dengan dia. Ini pertama kali kita bekerja, tapi kita kenal each other lah. Ini pertama kali. Lepas tu saya kata, dia boleh berlakon tak? Soalan betul lah. Soalan tengok mata dia tu. Dia macam, dia boleh berlakon tak? Tak. Ini panjang ni. Sebab cerita dia cerita komedi. Tapi setiap scene tu, setiap babak tu, dia kena ada corak dia. Kalau tak, cerita ni dia akan jadi komedi yang sangat boring. Dia kena bila cerita ni gila-gila, sebab dia family dia memang family gila-gila. Kalau pemain utamanya macam tak boleh, susah kita nak main, kita yang bawah-bawah ni. Tapi surprisingly bila first day shooting tu, kita
nampak yang Tajul ni bolehlah pergi. Dia tak ke laut lah. Maksudnya dia boleh bawa bincang. Boleh bawa bincang. Boleh bawa bincang. Maksudnya dia boleh blend sekali dengan kita orang. Alhamdulillah. Tajul macam mana bekerja dengan kakak senior? Nampak macam garang ni kalau dekat set ni lah. Tak ada, dekat set memang kepala masuk air semua dah. Gelak-gelak. Syakila dari segi karakternya bagaimana? Sekejap. Okey, karakter dia Hajar, kakak kepada Hajar lah. Kakak dia ni memang kalau dalam cerita ni memang dia agak garang tapi dia supportive. Dia ni memang selalu dia macam condemn adik dia ni lah. Adik dia ni macam ni lah, penampilan tak bagus lah, macam mana nak jadi penyanyi, macam mana nak jadi apa. Tapi dalam masa yang sama, kasih sayang kakak pada adik tu ada. Dia effort dia nak membantu adik dia untuk merealisasikan impian dia, walaupun dia rasa macam impian adik aku ni macam tak boleh pergi. Tapi dia rasa macam dia kena cari solution macam mana nak bantu adik dia untuk capai impian dia. So dalam tu banyak benda yang kita tolong, banyak benda dalam masa nak tolong dia tu, banyak benda yang terjadi sampai terjebaklah mak dia. Mak dia memang dalam cerita ni mak kita adalah Kak Imelda kan? Betul, Kak Imelda. Kak Imelda memang kena tengok cerita ni sebab cerita ni setiap babak dia memang sangat kelakar. Ya, Jadi Gila bawakan watak mix antara komedi dengan garang. Tajul komedi. Ya, betul. Kebanyakan Saya tak boleh labelkan macam tu. Saya, macam mana? Saya bagi sebab saya bagi saya lah setiap karakter ada warna dia sendiri. Setiap watak ada warna dia sendiri. Sebab kalau nak katakan yang betul-betul gila lah. Kalau nak katakan cerita ni yang betul-betul gila bagi saya ialah mak dia. Mak dia lah. Imelda. Kak Imelda tu dia memegang watak sebagai seorang mak yang sportif, tapi dalam masa sama perwatakan dia terlalu dinamik. Maknanya daripada orang yang seorang mak yang kita nampak macam mak-mak tapi pergi sampai bukan mak pun. So boleh jadi apa-apa. Dia boleh jadi apa-apa. Dia boleh jadi apa-apa. Jadi so kalau nak kata mana yang kelakar, mana watak, mana yang komedi, saya kata paling gila-gila lah maknya lah. Tapi macam untuk watak Hajar masing-masing ada cerita masing-masing. Hajat memang ceritanya nak main lagu dia main di radio. Hajar cerita dia nak cari boyfriend. Dia masing-masing ada peranan masing-masing lah. Masing-masing ada tujuan agenda masing-masing lah. Okey, nak tahu jumpa ke tidak kena tengoklah ni. Betul. Jadi macam mana cabaran dalam mengarahkan genre komedi ini ataupun mix yang macam mana tuan pengarah sebut tadi? Dia cabaran tu bagi saya satulah. Dia cabaran pertama sebenarnya sebab bila dah 2 tahun tak beraksi di belakang tabir ni, dia ambil masa sikit lah nak biasakan diri, warm up balik kan. Tapi cabaran saya yang paling utama antara keduanya ialah nak mengawal watak tu masing-masing tu. Sebab kita tak nak watak macam contohlah, saya tak nak Hajat ni bila scene komedi dia terlampau menggila-gila sangat. Padahal sebelum-sebelum ni dia tak menggila pun. Jadi kita nak pastikan flow watak tu sama. Dia bukan sama, hampir-hampir, tak terlalu jauh. Kita tak mau macam dia tiba-tiba macam contoh Syakila tengah marah garang, takkanlah dia garang meletup sampai berair mata apa semua. Dah jadi benda lain pula kan. So kita nak kontrol watak tu bersesuaian dengan konsep cerita tu sendirilah. Itu cabaran yang paling besar lah. Cabaran ini personally lah saya. Cabaran terbesar bagi saya ialah pergi hiking itulah. Ada scene hiking juga. Ada scene hiking. Dia fit tak apa. Lokasinya kat mana tu? Itu kat ni Bukit Batu Putih di Port Dickson. Dia Syakila dia fit. Dia selalu pergi hiking. Kami yang tim produksi lain-lain ni semua tak fit ni yang angkut kamera apa semua pakai. Kat atas. Shoot kat atas. Kawasan Batu Putih tu. Ya betul, shoot kat atas. Bawa semua kelengkapan. Kita tak tipu kali ni kita tak tipu. Kita tak tipu penonton. Kalau dekat atas, Kali ni kita tak tipu penonton, memang satu tim tu pergi bawa kamera semua naik atas. Semua naik atas. Sampai kita risau kadang-kadang kena bawa oksigen. Ada abang kamera, abang okey. Untuk menjayakan cerita ni di atas puncak itu. Puncak tu lah. Batu Putih tu kawasannya tak luas. Dia untuk yang biasa hiking, benda tu biasa. Tapi orang yang tak biasa pun akan jadi penat bila kita bawa kamera. Bawa tim teknikal bawa kamera, bawa baju apa semua, dia akan jadi lebih memenatkan lah. Okey. Itu cabaran dari segi logistik dan sebagainya lah. Tajul membawa watak utama dalam
Hajat buat lagu ini. Dan juga ini adalah genre komedi. Tajul macam mana nak bawa watak genre komedi ini? Boleh ke? Memang dah boleh lah. Cabarannya, macam mana? Cabaran dia macam saya cakap tadi itulah, dia memang agak luar biasa lah untuk Tajul lah, sebab Tajul tak se-expert macam Kak Akila. Dah tahap Tak. pro kan. So macam Tajul masih lagi dalam sesi belajar. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah. Lagu dalam Hajat buat lagu ni, lagu-lagu yang macam heavy metal tadi tu siapa? Dia memang lagu-lagu saya memang ada selitkan lah, lagu-lagu yang berunsur heavy metal. Dan saya juga selitkan lagu-lagu lagu yang dicipta itu sebenarnya lagu hasil ciptaan yang memang saya minta khas daripada kawan saya, seorang komposer. Saya minta khas untuk dia ciptakan lagu ni, khas untuk cerita ni lah. So tajuk lagu tu adalah Raikan Aidilfitri, tapi kita mengambil sebab zaman sekarang ni saya tengok anak-anak muda suka lagu-lagu anak-anak muda macam lah tu sangat kan. Saya tengok macam generasi macam Tajul ni. Saya tengoklah generasi macam Tajul ni kebanyakan sekarang banyak memang layan lagu-lagu macam style-style K-pop. Ya, lagu tu senang nak bawa masuk TikTok. Betul. So jadi kat situ saya okeylah. Saya cakap dengan kawan saya ni, kata kita buatlah satu lagu raya tapi sealiran dengan ala-ala ke arah K-pop sikit supaya untuk menarik orang generasi Tajul lah. Ini antara klip yang anda dapat saksikan itu ketika bila tu? Maksudnya ketika pertandingan ataupun buat persembahan Tajul? Itu ketika dia dalam cerita ni dia bukanlah pertandingan, kita anggap sebagai satu persembahan showcase. Kiranya sesiapa yang buat persembahan tu, lagu yang mana-mana lagu yang menarik dia akan diserap masuk dalam radio cerita ni lah. Maknanya radio stesen radio dia bertajuk stesen radio adalah Stylo FM. So mana-mana yang akan dimainkan lah. Lagu dia akan dimainkan. So ini adalah Tajul. Kalau kita tengok dari klip ni, nampaklah Tajul dengan kawan dia Dayang Arida. Ini baru betul-betul puas saja jadi penyanyi betul lah dalam drama ni. Selain daripada Kila, Tajul, tadi ada sebut Emelda, siapa lagi pelakon-pelakon yang menjayakan Hajat buat lagu? Kita ada Dayang Arida. Dayang Arida sebagai partner kepada Tajul lah untuk kita punya grup dia lah, grup dia. Dan juga kita ada Zaki Azman. Zaki Azman sebagai kawan baik dia, Shiman. Lepas tu kita ada siapa lagi? Kita ada Kid Fu. Kifu yang awak ingat Kid Fu lah. Boyfriend first saya ingat. Tak ingat. Kifu je boyfriend lah. Antara. Kita ada Kifu dan kita ada Dela Yusof lah. Dela Yusof. Kita ada Dela Yusof. Dela Yusof ada. Dela Yusof pun ada. Walaupun macam ni, walaupun macam ni, jangan pandang sebelah mata, semua yang elok-elok. Cuma drama ini ditayangkan pada Hari Raya lah. 3 Mei memang Hari Raya. Jadi elemen Hari Raya itu berapa peratus dalam sebenarnya elemen ni tak banyak. Kalau ditanya pada saya lah, elemen Hari Raya tu sebenarnya memang agak sikit lah. Sebab dia cuma saya selitkan jugalah, maknanya macam contoh Hari Raya dan contoh ending cerita tu sebenarnya berkisahkan macam konon-konon diorang bersiap sedia untuk bersahur, untuk bulan puasa. Contohnya macam itulah. Tapi memang sangat-sangat sikit lah. Saya tak letak banyak pun elemen raya dalam ni. Sangat santai lah cerita sangat ini. Santai, ya. Saya fokus. Kila sebelum ini bawa watak yang bagaimana? Sebelum ni, kalaulah orang... Saya bayangkan Kila mesti watak yang Cuba bayangkan dalam 5 minit. Antagonis, kan? Otak tu kemarah, garang, jahat. Tak baik cakap. Tengok dari segi personality. Tak baik, tak baik. Tak baik cak saya macam tu. Saya orang yang sopan santun. Okey lah. Memang kadang-kadang orang ni tawaran berlakon tu dia tengok pada macam apa yang awak tengok pada saya. Saya sebab bukan pengarah lah. Yalah, okey. Memang saya akui memang banyak sangat sebelum ni memang okey saya cakap 5 tahun ke 6 tahun yang sebelum ni memang akan back to back orang akan tawarkan saya watak antagonis, watak jahat. Tapi saya tak tahulah apa yang terjadi pada hidup saya dan muka saya untuk 3 tahun yang sekarang ni saya banyak buat komedi. Saya tak tahulah muka saya dah makin kelakar ke, makin tua makin kelakar ke, saya tak pasti. Tapi mungkin diorang nampak saya stres sangat kot. Diorang kata Kila buatlah komedi. Tapi memang back to back memang komedi lah. Tapi saya rasa saya enjoy sebab saya rasa saya keluar daripada kotak dan mentaliti orang. Kadang-kadang bila producer ataupun pengarah ataupun penonton sendiri bila tengok Shakila Khoury ni, diorang akan cop watak antagonis. Tapi bila saya dapat
keluar daripada zon saya tu, saya rasa macam okey, ini adalah sesuatu yang baru pada saya dan saya rasa komedi ni sebenarnya enjoy, yang buat saya rasa macam ni boleh masuk dalam profil. Saya boleh buat komedi tapi saya tak kelakar. Kalau nak tawarkan saya dalam watak macam kelakar-kelakar tu, saya cakap dekat macam Abang Ihsan pun saya cakap, abang, saya bukan kelakar. Saya tak tahu macam nak buat kelakar, tapi saya boleh buat sesuatu tu mungkin korang rasa kelakar tapi saya rasa tak kelakar pun. Tapi so far okey. Okey. Tak, memang saya selaku pengarah pun memang saya tak nak cari pelakon kelakar. Saya nak situasi yang dalam cerita tu menyebabkan benda tu kelakar. Saya fokus saya pada kelakar macam itulah. Saya tak nak, kalau saya nak kelakar, saya dah ambil dah pelakon-pelakon lawak semua kan. Kalau betul-betul nak fokus pada pelakon yang kelakar lah. Tapi saya suka pelakon yang biasa macam Tajul, macam Syakila, macam Zaki, yang memang selalu main-main drama-drama menitih mata, drama-drama, drama lah. Kehidupan biasa, tetapi situasi itu yang membuatkan dia kelakar. Betul. Saya fokus saya pada macam itulah. Jadi Tajul dah masuk dalam arena lakonan ini. Mungkin selepas ini apakah watak bayangan Tajul ingin bawakan? Watak utama, air mata. Janganlah macam itu. Ini kali pertama dan sudah membawa watak utama. Saya dah yang watak utama saya dah yang kedua yang ni. Tapi sebelum ni yang biasa-biasa je lah. 3 kali. Sorry. 3 kali watak utama. Tapi lagu pula. Cerita first. Dia fikir pasal lagu sekarang. Bukan lagu. Bukan. Cerita Enjin Nombor 9 dengan Abang Kaza. Lepas tu Tergantung Rindu dengan Akhil Rusli, Wani Asita. Lepas tu inilah yang sekarang Hajat buat lagu. Jadi segi karakter dahulu bagaimana? Sekarang komedi, genre komedi. Selepas ini nak apa lagi? Yang komedi saya rasa ni yang kali kedua lah. Yang first tu yang Enjin Nombor 9 tu komedi juga. Yang kedua tu panggil apa? Serius Yang banyak episod tu ke? Series tadi? Bukan. Dia telemovie. Tapi dia ni lah. Dia sedih drama lah. sedih. Jadi gelandangan tu. Dia drama lah tu. Yang kita buat ni pun telemovie. Ya kerja. Maklumlah. Okey, maksudnya kalau cerita orang tengok habis terus tu telemovie. Memang kalau kita dekat set pun macam ni, memang ajar dia. Tapi satulah saya nak sedikit sikit lah pasal Tajul. Bukan sebab Tajul, sebab saya rasa dia antara penyanyi yang orang kata baru berlakon ni, dia sangat baik dan dia sangat boleh menerima teguran. Saya memang suka. Saya tak kedekut ilmu saya. Saya kata apa yang saya ada saya akan kongsikan as long as kau nak belajar. Tapi Tajul ni, bila kita kata Tajul kena buat macam ni, dia tak ada pun bagi reaction yang macam tahulah kita Tajul kok. Tak ada. Dia macam ya ke kak, dia repair baik pada saya, pada Kak Imelda ke. Kalau yang sesiapa saja yang tegur dia menerima dengan hati terbuka, dengan tak ada tinggal ataupun baki-baki reaction macam sibuk je. Tak ada. Itu komplimen tu saja lah. Lepas ini masa depan cerah lah. Betul. Cerah. Sebab saya tengok dia kan, macam saya tak adalah lama sangat dalam industri berlakon ni. Sebab saya rasa untuk jadi pelakon yang baik adalah boleh menerima teguran. Sebab walaupun nama kita tinggi, besar, orang kenal di dalam industri menyanyi, tapi bila awak masuk dalam industri berlakon ni, awak jadi zero. Awak memang kena start daripada bawah. Dia kena jadi benda orang yang baru. Tapi Tajul dia menerima teguran. Itu susah sangat saya nak dapat daripada pelakon-pelakon baru ni. Menerima teguran. Sebab kadang-kadang bila nama kita ni disebut-sebut, orang kenal kita, dia susah untuk terima teguran. Tapi macam Tajul ni dia terima. Sebab saya rasa macam, saya dapat rasa macam Tajul ni akan susah sebab dia adalah Tajul. Tapi tidak. Maksudnya apa yang persepsi saya tu, dia macam terpesong sangat, dia sangat baik. Dan dia boleh menerima teguran baik pada saya, pengarah pun, dan kita pun senang kan bekerja dengan dia. Senang. Tuan pengarah pula bagaimana untuk mengarahkan mungkin generasi baru? Imelda ada yang lama. Dia memang, dia bagi saya perbezaannya berdasarkan pengalaman sebenarnya. Sebab kalau macam Kak Imelda tu, dia dah lama berlakon. Jadi kita dah jelaskan pada dia watak dia macam mana dan dia dah tahu apa nak buat. Cuma bila kita kata bila dalam industri lakonan ni, saya selaku pengarah cuma tentukan blocking lah. Blocking maksudnya dia punya tempat dia kat mana, position dia kat mana. Tapi macam Tajul, saya kena brief extra sikit lah. Maksudnya kita kena cakap lah, okey Tajul, kena macam ni. Okey, jalan sampai ke sini saja, jangan bergerak lebih dah. Kita kena brief extra sikit sebab dia
Orang yang baru ni dia belum biasa. Depan kamera dia framing dia tak tahu macam mana. Kita yang nampak. Saya pengarah saya nampak apa dalam framing tapi dia tak nampak. Jadi mungkin dia kata takkan ni pun nampak macam dekat sangat. Padahal dalam kamera tu nampak dekat. Kalau saya 2-3 kali lah kena So tegur tu. benda Ada tu marker siap, benda tu ada marker. Benda tu untuk orang baru kita terpaksa bagi penjelasan lebih sikit. Ya. Tapi macam Syakira cakap lah, dia sangat menerima, dia sangat open, dia sangat tak ada kritisism, dia terima kritisism sebaik-baik boleh. Dia tak ada nak melawan ke, tak ada macam nak diva-diva semua kan. Tak ada macam kita tegur macam tak nak dengar, tak ada. Okey, Dia tak ada. sedikit promosi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Terus tonton drama Sempena Raya ni. Oi, apa Sikit. promo ah? Promo. Nak promo macam mana? Nak ajar sikit. Ajar Tak ada. 30 saat je kita ada. 30 saat. Okey, 20 saat. Okey, 30 saat. Jangan lupa tonton. Jangan lupa untuk Hajat tengok buat Hajat. lagu. Saya tak tahu kamera saya yang mana. Ini merah. Ini. Mana je? Hajat buat lagu. Jangan lupa untuk tengok Hajat Buat Lagu. Okey, walaupun cerita ini ditayangkan pada satu hari raya, tapi dia macam hujung je kita bagi hari raya sebab kita dah tak nak dah klise sangat hari raya je cerita raya. Tapi cerita ni korang kena tengok sebab dia komedi yang sangat ringan tapi banyak sangat moral dekat dalam cerita ni dan ada tajul. Ya, itu dia. Hajat Buat Lagu. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Pengarah, Tuan Iksan, Tajul Arif dan juga Syakila. Baiklah, kita saksikan di 3 Mei nanti, 3 Mei 2022 di TV1. Baiklah.